Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah ثم alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ini di dalam majlis yang mulia, di dalam taman-taman syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka sebelum kita memulakan perkongsian kita dalam kitab 11 rahsia sihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita mengalunkan selawat tafrijiyah, iaitu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدده كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Moga dengan berkat selawat ini yang kita alunkan ini, moga sampai kepada diri kita sendiri insya-Allah, dan sampai kepada orang sekeliling insya-Allah, dan sesiapa sahaja yang mengalami kesulitan moga Allah permudahkan. Barang siapa yang mengalami ujian Allah angkat dan berikan kegembiraan, dan barang siapa yang tak ada zuriat maka Allah berikan dengan zuriat yang salih dan salihah, dan barang siapa yang nak menuju ke arah kematian itu moga Allah hadiahkan mereka dengan husnul khatimah, dan barang siapa yang telah meninggal dunia maka Allah hadiahkan dengan kepada mereka masuk ke syurga dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi insya-Allah malam ni kita sambung balik kitab kita iaitu 11 rahsia sihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baru lepas Allahumma sambung Maulid Rasul. Mamang ada tak sambung? Saya tak ada di mamang. Ada tak sambung ke mamang? Ada ke tak? Ada. Ada. Tak apalah, ada tak ada masalah. Itu atas individu masing-masing lah maksudnya. Nak sambut, tak mau sambut pun lebih baik sambut. Dia tak ada jawapan, tak payah sambut, tak ada. Nak sambut, dan tak mau sambut, kena sambut juga. Sebab Nabi kita. Jadi Allah SWT dengan selawat ini sebenarnya orang kata inilah yang mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ikut pada ceramah, nak ikut pada kuliah, nak ikut dengan apa sahaja pendekatan yang telah digunakan oleh para asatizah, ulama-ulama, mereka guna itu banyaknya orang kata yang menjadilah. Yang tak menjadi pun ada juga. Contohnya ada orang main kuliah, ada yang tak mari dah. Jadi kita pun pendekatan kita nak dekatkan diri kita ni dengan Rasulullah, nak suruh orang kampung semua cinta pada Rasulullah, antaranya dengan iaitu buat qasidah. Buat qasidah. Dengan qasidah inilah yang membawa kita untuk rasa cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang kata tak boleh pada maulid itu, maka itu kita tentanglah maksudnya. Tak boleh. Siapa mereka untuk melarang untuk kita sambut maulid? Tak ada orang. Sebab Allah sendiri menganjurkan kita untuk selawat pada Rasulullah. Maka qasidah itu sendiri apa dia? Iaitu pujianlah pada Rasulullah. Kata-kata doa selamat pada Rasulullah, pujian, cerita tentang Rasulullah, qasidah tu sendiri. Bukannya orang kata hinaan pada Rasulullah, tidak. Maksudnya penceritaan tentang Rasulullah. Jadi dari selawat itulah kita nak tahu dekat Rasulullah, antaranya melalui qasidah. Jadi melalui qasidah ni antaranya orang kata hiburan lah, hiburan. Sebab dia ada lagu, ada alunan. Maka dengan lagu alunan ini perdebatan ulama pula. Ada yang kata haram, muzik haram. Tapi yang pendekatan yang saya ambil sendiri, yang ulama pun sebut bahawa muzik ini, adakah alatnya itu haram? Alat tu haram tak? Alat muzik tu. Zaman dulu main rebana, main gendang. Zaman dulu sebab guna kulit lembu apa semua, kulit unta, kulit kambing guna. Sebenarnya kata ulama, alat itu tidak haram. Alat muzik itu tidak haram, tapi yang mengharamkan sesuatu muzik itu adalah diri masing-masing. Kalau dalam tu diisi dengan perkara yang maksiat, perkara yang melalaikan, maka itulah yang dipanggil dengan haram. Tapi kalau selagi ia muzik yang bermanfaat, yang mengajak manusia ke arah kebaikan, yang mengajak kenal Rasulullah, itu bukan menanda benda yang haram. Jadi benda ni kita kena jelas. Masyarakat kena jelas benda ni. Jangan kita secara membuta tuli kita katakan segala seni ataupun segala dakwah, segala hiburan itu haram. Sebab dalam syurga Allah pun ada hiburan. Dalam syurga pun ada hiburan. Hiburan manusia. Antaranya lelaki, hiburan dia apa? Dengan bidadari, hiburan itu. Perempuan dalam syurga, hiburan dia apa? Dengan harta benda. Dengan emas, perak dalam syurga Allah. Hiburan itu bagi manusia.
Jadi manusia ni daripada dunia sampai ke syurga tak hilang daripada hiburan. Tak hilang daripada hiburan. Maka hiburan inilah kita ambil cara yang macam mana untuk dekatkan diri kita dengan Allah SWT, dekat dengan Rasulullah. Antaranya dengan qasidah ini adalah hiburan. Hiburan yang dekatkan kita, cinta kita pada Rasulullah SAW. Jadi kalau orang kata maulid ni haram, qasidah ni haram, tak betul belaka itu. Kena lawan. Siapa mereka nak katakan maulid ini haram? Sedangkan dengan maulid ini dapat dekatkan orang ramai, anak-anak kita, budak-budak dia berakhir dengan lagu. Budak-budak, orang tua memang dah Pak berakhir tak lagu. Saya tak berakhir tak lagu. Saya biasa kalau dalam kereta, bawa kereta sampai KL, ke Mama KL tu 5 jam lah saya pasang ngaji. Allah, anak tu baru masuk kereta tidur dah. Sebab apa pasang ngaji? Budak-budak. Jadi cara macam mana nak dekat dengan orang muda? Iaitu antaranya dengan hiburan. Maka hiburan itu kita gunakan kelalaian ke arah nak dekatkan diri kita kepada Allah. Itu dua cara. Jadi jangan mudah untuk orang kata secara membuta tuli mengatakan ini haram, ini halal, tidak. Semua hukum itu adalah harus. Jadi bermula dengan harus. Kita yang menjadikan ianya haram ataupun halal. Jadi kalau ada orang kata ni maulid haram ke, tak payahlah. Zaman Nabi Musa dulu ada seorang pelawak yang terkenal lah, pelawak yang menjadi pelawak kepada Fir'aun. Pelawak kepada Fir'aun. Jadi satu hari itu Fir'aun ni dalam keadaan yang orang kata bosan, dalam keadaan yang nak marah, emosi tak stabil. Sebab Fir'aun kena faham, dia pun manusia, bukannya Tuhan. Dia je declare diri dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Dia je declare diri dia Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Dia ada perasaan. Jadi hari itu dia sangat bosan. Jadi apa yang dia buat, dia kata, wahai pelawak, cuba kamu buat satu perkara yang boleh buat aku gembira, buat aku ketawa. Satu perkara je. Maka dia buat, buat. Tak suka Fir'aun. Kau nak marah. Buat lagi, tak apa, kita buat lagi yang lain. Buat, tak jadi. Jadi, dia kata apa? Dia kata tak boleh. Tak boleh. Cuba yang lain. Maka Fir'aun ni datang satu idea, dia kata, cuba kamu tiru gaya Musa alaihissalam. Tak panggillah alaihissalam sebab dia tak mengaku Musa itu Nabi. Dia panggil Musa. Kamu tiru gaya Musa. Sebab Musa ini kita tahu, Musa ini dia lidah dia tidak petak. Lidah dia tak berapa nak comel lah bila cakap, sebab tu adanya Nabi Harun teman. Maka dia ajak Nabi dia ikut cara Nabi Musa sehingga terbahak-bahak ketawa Fir'aun ini. Maka Allah meringankan azab si pelawak ini kerana apa? Meniru gaya seorang Nabi walaupun dalam keadaan gurauan. Itu tiru gaya Nabi dalam keadaan gurau tu, bergurau. Kita ni kalau dah dalam perasaan sayang, kita nak sambut maulid pun nak ikut cara Nabi, lagilah Allah ringankan kita azab. Kalau ada azab, moga Allah ringankan, moga Allah hapuskan. Kalau ada perkara yang selisih orang rasa tak comel, moga Allah jauhkan. Sebab apa? Kita nak tiru Rasulullah. Abu Lahab pun cerita yang sama juga. Abu Lahab ni tuan-tuan, dia ni waktu Nabi dilahirkan, dia seorang yang sangat menyayangi Rasulullah SAW. Sangat menyayangi. Sebab apa? Sebab dia ada seorang hamba yang bernama Thuwaibah, dan Thuwaibah ini disuruh untuk menjaga Siti Aminah dan Rasulullah ketika dalam kandungan. Suruh menjaga. Kamu tolong jaga Thuwaibah, dan jika ada kelahiran maka bagi tahu aku. Dan ketika tiba saat kelahiran Rasulullah, Thuwaibah bagi tahu pada Abu Lahab, ya Abu Lahab, anak saudaramu telah lahir. Bila lahir dia tengok Rasulullah, Allahu Akbar. Orang kata angkat junjung Rasulullah, bangga. Tetapi ketika terima dakwah Nabi, ketika Rasulullah membawa ajaran Islam, agama baru, apa yang dibuatnya? Dia telah menawarkan 100 ekor unta kepada mereka yang dapat berjaya bawa Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati. Dia punya beci. Mula-mula sayang aku. Tapi bila Rasulullah bawa ajaran baru iaitu Islam, maka ditawarkan 100 ekor unta. Bukan, kena faham, 100 ekor unta itu bukan 100 ekor unta yang kering tak makan sebulan. 100 ekor unta yang sihat maksudnya.
Dia punya benci pada Rasulullah. Dan akhirnya Allah turunkan satu ayat kerana kebencian dia tu, Allah masukkan dalam Al-Quran kisah dia. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celaka bagi Abu Lahab. Sebab apa? Sebab terlalu membenci Rasulullah, buat macam-macam perkara sampai nak membunuh Rasulullah pun ada. Yang tadi dah. Sehingga akhir ayat Allah sebut fi jidha hablum min masad. Mereka itu siapa? Abu Lahab dan isterinya menjadi kayu bakar bahan api dalam api neraka. Sebab apa? Terlalu benci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Tapi Sayyidina Abbas dia bagi tahu, cerita ni diletakkan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Diletakkan bahawa ketika itu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, iaitu pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bermimpi dan di dalam mimpi itu bertemu dengan Abu Lahab. Dalam neraka bertemu dengan Abu Lahab. Sayyidina Abbas dalam mimpi itu bertemu dengan Abu Lahab. Dan Abu Lahab bagi tahu, wahai Abbas, aku kalau setiap kali hari Isnin pasti azab aku akan diringankan. Maka Sayyidina Abbas pelik, kenapa kamu ni dah atas dunia tentang Rasulullah, siap tahu 100 ekor unta, kenapa sekarang ini kamu boleh, orang kata hari Isnin boleh ringan azab? Kerana pada hari Isnin di atas dunia pernah aku terlalu gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maksudnya orang yang tak masuk Islam tu, orang yang tentang Rasulullah secara terang-terangan, bukan tersembunyi, tidak, bukan duduk belakang, tidak, terang-terang, pun hari Isnin Allah ringankan azab dia. Sebab apa? Sebab terlalu gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita hari Maulid kita nak sambut, orang kata hari kelahiran Rasulullah. Kalau boleh nak sambut tu dengan sebaik-baiknya, nak panggil macam-macam orang, biarlah. Ada pula ustaz kata, tak tahulah ustaz mana, tapi ada lah orang kata tak, Allah, buat apa habis kepada benda yang membazir 20 ribu, 30 ribu. Allahu akbar. Betul dah. Dia kata lebih baik bagi ke orang miskin. Betul dah. Tapi kita kena tengok pula orang atas. Kalau orang atas tu, kerajaan, maksudnya kalau dia memberikan, orang tu membahagikan dana-dana yang mana hak ni nak guna untuk orang miskin, hak ni untuk guna maulid, benda boleh buat. Tapi ada orang-orang yang orang kata Allah tamak halauba. Atas dunia ni pasti ada orang yang tamak halauba, maka dia ambil duit yang mana bukan hak dia, tapi dia ambil hak dia. Itulah kezaliman namanya. Jadi orang kata bila buat maulid ni tak ada masalah pun. Maka orang yang melarang ni tak sah nak layan lah. Selagi nafas kita ada, selagi nadi berdenyut, maka selagi itu lidah ini akan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lazimkan, rajinkan selawat, rajinkan. Pastikan satu hari dalam diri kita tu ada satu sunnah yang kita buat, satu je, tak payah banyak. Satu je sunnah yang kita buat, yang kita ikut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu je. Tak usah banyak. Sebab kita ni umat akhir zaman. Umat akhir zaman memang, bukan saya kata, Nabi kata memang ujian, macam-macam ujian. Orang kata jangkering, orang kata jangkering. Macam-macam ujian umat akhir zaman. Maka cara macam mana? Bagi satu je sunnah kita amalkan sampai akhir hayat kita. Satu je. Muka dengan sunnah itu yang kita buat, itulah yang membawa kita kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jadi kalau orang larang tu tak usah nak layan lah. Sambut je. Mana-mana surah pastikan lepas habis sembahyang apa semua solat isyak, buat yang sallallahu ala Muhammad. Lama dah benda ni, zaman untuk nenek kita dulu dah dia buat. Tapi makin moden dunia, makin ditinggalkan. Maka kita kembalikan balik. Selawat pada Rasulullah. Ajar kampung kita. Orang tak mari, tak apa, orang tak mari surah tak ada masalah. Tapi kita guna mic sekarang ni. Bila guna mic satu kampung dengar, orang hak lalu pun dengar, turut berselawat, kita dapat pahala. Mulakan orang yang mana menjadi saham bagi manfaat kepada orang. Mulakan. Jangan tunggu orang lain, tidak. Kita dulu penggerak.
Biar benda ni penggok kita mati, orang selepas kita hak jadi bilal pun sama juga ikut. Ikut juga lepas habis sembahyang buat selawat. Sebab apa? Kita penggok dulu. Jadi penggerak. Sebab ini yang akan kita perjuangkan di akhir zaman. Sebab tu Rasulullah bagi tahu, di akhir zaman nanti sunnah aku genggamlah. Sunnah aku genggamlah agama Allah, walaupun agama Allah itu panahnya seperti bara api. Macam bara api panah, tapi genggam. Sebab apa? Sebab Rasulullah tahu, Allah Maha tahu bahawa akhir zaman ini macam-macam ujian akan datang. Macam-macam ujian, Allah tahu. Maka genggam, walaupun panah macam bara api, genggam. Gigit bukan guna gigi hadapan, tapi guna gigi geraham, sunnah Nabi. Maksudnya dengan kuat. Apa sahaja cubaan yang datang, lawan. Ini tujuan hidup kita, penerus kepada dakwah Nabi SAW. Baik. Jadi cukup setakat tu untuk apa mukaddimah. Ni baru kita baca kita. Baik. Mukaddimah kat pukul 8. Allahu akbar. Jadi insya-Allah dalam kitab kita itu berhenti muka surat apa Allahu akbar. Tak jumpa muka surat. Muka surat apa Berapa puan dia bawa buku? Tak jumpa dah. Ada tak tanda? Tak tahu. Allahu akbar. Baik, tak apa, kita ambil di bahagian muka surat. Saya rasa saya baca dah bab rukanah ni, saya cerita dah. Kita masuk pada muka surat 9 insya-Allah. Muka surat 9. Amalan pembinaan. Jadi amalan pembinaan kesihatan ini terbahagi pada dua asas yang utama, iaitu yang pertamanya melaksanakan amalan yang diperintahkan oleh syariat, sama ada amalan wajib maupun sunat. Yang kedua, menjauhi perkara yang dilarang oleh syariat. Baik. Yang pertamanya melaksanakan amalan yang diperintahkan oleh syariat, sama ada amalan wajib maupun sunat. Amalan syariat ni seperti mana salat kita, itu yang wajib lah. Kemudian amalan sunat seperti apa? Sebelum tidur, itu tidurnya mengiring ke arah kanan. Ini semua sunnah Nabi SAW. Kalau kita tengok pada kajian sains, sebenarnya bila mengiring ke kanan, jantung mengepam darah dalam keadaan yang sangat baik berbanding daripada kamu tidur secara mengiring ke kiri ataupun negak. Kalau kena panggil negak lah. Sunnah Nabi. Sebab apa? Sebab ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu benda yang baik. Maka itu antaranya amalan sunat. Dan antara lain adalah merehatkan paru-paru, sebab jantung kita akan ke kanan. Maksudnya bila mengiring ke kanan, jantung akan pergi ke kanan dan paru-paru pun akan pergi ke kanan. Jadi tak terhimpit. Ini kajian sains. Jadi apa yang Nabi buat itu sebenarnya ada hikmah dan ada kebaikan yang tidak kita ketahui sebenarnya. Kalau dikaji barulah tahu. Kalau tak dikaji maka kita tidak akan tahu. Yang keduanya adalah menjauhi perkara yang dilarang oleh syariat. Kelakuan seperti gila, iaitu merosakkan akal, ibu kejahatan kepada segala perbuatan jahat, iaitu seperti arak. Jadi arak ni kita tahu, air arak ni dia adalah ibu kepada segala kejahatan. Apa saja kejahatan, maka itulah ibu, iaitu air arak itu sendiri. Dalam bahasa Arab dipanggil khamr. Khamr ni maksudnya adalah dengan air arak lah. Maka air arak ni bila diminum oleh seseorang, maka kelakuannya adalah seperti orang gila. Sebab apa gila? Sebab mereka dah tak sedar apa yang dia buat, tak sedar apa yang berlaku, tak sedar dia duduk di mana, tak sedar semuanya. Sebab apa? Ia adalah perkara yang haram.
Dan segala benda yang haram itu adalah baik untuk manusia, sebab yang mengharamkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diharamkan oleh Rasulullah sudah pasti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran pun disebutkan. Maka ia adalah ibu kepada segala kejahatan. Seperti kisah seorang abid ini. Yang kita tahulah, kisah abid di mana ia ditawarkan dengan 3 kejahatan. Yang pertamanya kejahatannya dengan membunuh. Dia tidak mahu. Dia ni seorang abid. Abid ni iaitu orang yang kuat beribadah. Abid. Kalau alim, orang yang berilmu. Tapi abid, orang yang kuat ibadah. Orang yang kuat ibadah. Jadi dia ni ditawarkan dengan membunuh. Dia tidak mahu membunuh. Sebab dia tahu itu dosa yang sangat besar. Maka ditawarkan dengan perempuan zina. Pun dia tahu dia tak akan mendekati dengan zina sebab dia seorang abid. Maka yang ketiganya diberikan dengan apa? Dengan al-khamr, iaitu dengan arak. Sebab dia bagi tahu bahawa dengan arak ni adalah dosa yang kecil. Maksudnya minum je tak ada buat dosa dengan orang pun, diri sendiri je. Maka setelah diminum air arak tersebut, maka dia apa yang telah diperbuatkan, dia telah membunuh dan dia juga telah berzina disebabkan air arak. Maka apa yang telah diharamkan oleh Allah secara jelas qat'i duduk dalam Quran, maka wajib kita elok. Wajib kita elok. Ini di antara penurunan syariat. Buat segala amalan yang mana wajib maupun sunnah yang disuruh oleh Allah, dan jauhi segala perkara yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syariat. Namun ada beberapa perkara yang tak, orang kata kita tak tahu duduk halal ke haram, tapi Nabi tak makan. Nabi tak minum. Contoh, antaranya apa? Iaitu bab. Itu biawak pasir. Biawak pasir. Sahabat masak, uluh depan Nabi, tawar pada Nabi, tapi Nabi tak sentuh bab tersebut. Tapi sahabat duduk sebelah makan, Nabi tak larang. Maka ditunjukkan melalui situasi perkara tersebut. Maksudnya, kalau kamu nak makan, makan. Tak ada masalah. Nabi tak larang, Nabi tak halang. Tak ambuh makan pun tak ada masalah. Nabi tak halang dan Nabi tak larang. Jadi ada 2 perkara yang kita boleh buat di situ. Baik. Kemudian maksud melaksanakan amalan yang dituntut syarak ialah jika perkara tersebut dilaksanakan dengan beradab, iaitu mengikut aturan sunnah, ia pasti mendatangkan kesan yang pasti dan nyata. Baik. Segala perkara dalam syariat yang di dalam syarak ini, kalau ikut sunnah, ikut apa yang Nabi buat, pasti akan kita nampak kesan dia. Antaranya Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu salatlah kalian seperti mana aku salat. Salatlah kalian seperti mana aku salat, kata Nabi. Maka kita tengah salat, adakah kita khusyuk atau tidak khusyuk? Nabi salat khusyuk, tapi kita salat tak khusyuk. Jadi perkara ni dibahas oleh para alim ulama. Alim ulama membahas, kita ni kalau nak salat tak sampai khusyuk setara Nabi. Kan ada orang sini boleh khusyuk setara Nabi sembahyang? Ada tak? Kalau perempuan banyak tak benda nak ingat. Orang lelaki lah. Perempuan banyak benda. Nak ingat anak lah, ingat masuk atas dapur lah, ingat lampu dok tutup, kunci rumah dia mengalah dok tutup pagar tadi. Ingatlah ke perempuan? Orang lelaki ni dia kurang sikit ingatan dia. Bukan tak ingat, tapi kurang sikit ingatan dia. Tak ada orang yang boleh kata dia khusyuk setara Nabi. Maka ulama membahas, di antara perkara yang mengkhusyukkan orang awam ketika salat, orang awam kita semua, 2 perkara nak khusyuk dalam salat. 2 perkara. Yang pertamanya adalah apa? Iaitu yang pertamanya adalah dengan tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Kata ulama, ni cara nak dapat khusyuk. Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran dengan bermaksud dengan cara macam mana? Iaitu faham apa yang kita baca. Baca Al-Fatihah, faham apa yang dimaksudkan di dalam Al-Fatihah. Baca surah An-Nas, faham apa yang disebut dalam surah An-Nas. Baca Al-Baqarah, faham apa yang disebut dalam Al-Baqarah. Ni cara nak dapat, tips nak dapat
khusyuk bagi orang awam. Yang keduanya adalah dengan apa? Yang keduanya adalah dengan tamakkun, kata ulama. Tamakkun. Tamakkun dalam bahasa Melayunya bermaksud dengan bertempat. Iaitu bertempat dengan cara macam mana? Iaitu contohnya, saya berdiri minta maaf Contoh solat. Allahu Akbar, solat. Dah, mata tengok di bawah. Bukannya tengok mata tengok depan. Tak. Ini bukan panggil tamakkun. Ini bukan panggil tamakkun. Kemudian ketika nak menggarunya kalau gatal di belakang, bukannya ambil ni bukan semayang ni. Ni bukan semayang. Nah, garu contoh, saya ambil tempat yang senang, ambil di pipi, gatal di pipi, ambil garu. Hanya jari sahaja yang bergerak, garu. Ini cara garu. Bukan banyak dah gerakan ni. Ni bukan semayang ni. Bukan semayang. Satu lagi yang biasa kita tengok. Nah, antaranya adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gerak apa ni? Joget apa ni? Dia tak boleh ni, goyang ni. Tak boleh goyang bukan solat ni. Ni bukan solat. Solat tetap tamakkun, tetap bertempat pada tempatnya. Adapun ketika i'tidal. Contoh rokok. Nampak dah dalam skrin. Allahu Akbar rokok. Sami'allahu liman hamidah. Ini gok ni, ulama kata yang ni dimaafkan. Sebab apa? Ini dalam solat. Kalau Sami'allahu, ada orang yang ni buat, ada yang tak buat. Tak buat pun tak ada masalah. Yang buat pun tak ada masalah. Tapi maksudnya kalau bergerak ni tak ada masalah. Ulama kata sebab itu masih dalam solat. Tapi yang kita ada sebab. Ada sebab garu ke ataupun kena ketik nyamuk ke bunyi kuat tu bukan sembahyang tu. Tu bukan sembahyang. Jadi kena hati-hati. Itu cara nak dapat khusyuk dalam solat. Orang kita kadang tak faham. Antara lain ketika tahiyat akhir. Tahiyat akhir saf yang memanjang, kemudian habis pakat pergi buat tahiyat, duduk tahiyat akhir tu. Duduk tahiyat akhir tu. Jadi kita tahu dah semua dalam keadaan sempit. Maka kita boleh duduk apa? Duduk antara dua sujud yang biasa kita buat. Ketika baca Rabbighfirli warhamni. Jangan duduk tu kalau sakit kaki tu tak ada masalah lah. Maksudnya kita tengok dah tempat yang sempit. Maka kita pun duduk antara dua sujud yang biasa. Ayah yang sujud tahiyat akhir. Sebab kita tahu dah. Sebab orang sebelah ni pasti akan sakit. Bila dia sakit, maka dia automatik dia jadi tak khusyuk dalam solat. Dia tak fikir dia sakit dah. Salah siapa? Salah kita sebab pergi duduk gitu. Jadi kena hati-hati dalam solat. Jangan kita rasa aku seorang je nak khusyuk ni. Ni orang sebelah kena jaga. Sebab tu dalam Islam suruh kita bila apa-apa sahaja orang muslimin ni, orang yang beriman ni, bila dicubit paha kanan, maka kakinya akan terasa, seluruh badan akan terasa. Dan orang mukmin ini seperti satu bangunan yang kukuh. Satu bangunan yang kukuh yang mana menguatkan di antara satu sama lain. Maka kita faham orang sebelah. Kalau orang sebelah dalam keadaan sakit, maka jangan duduk begitu. Ni kena jaga bahagian orang ni. Takut orang tak khusyuk kerana kita. Ni kau Allahu Akbar. Mentah-mentah boleh tempat duduk luar. Allahu Akbar. Besar tahiyat buku. Habis orang sebelah. Begitu orang sebelah. Kemudian kalau tempat yang dekat juga, angkat takbir. Angkat takbir ni sunat ke wajib? Sunat ke wajib angkat takbir? Allahu Akbar. Bukan lafaz tu, angkat takbir. Sunat ke wajib? Sunat. Kita dah tahu dah orang sebelah dah semayang kita. Allah. Siang saing. Kena muka dia. Jangan lebih-lebih. Allahu Akbar. Biasa je. Sebab benda sunat. Yang penting lafaz tu Allahu Akbar. Bukan ni kena betul ni bab tajwid. Kita masuk sikit bab tajwid. Lafaz Allah, bukan Orang Melayu biasa sebut Allah. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab,
Alif bukan disebut dengan O, tapi A. Allah. Oh, betul bukan Allah. Dah lah tak kebih pun Allah dah. Ni muka orang pula Allah. Tak baiklah dalam solat. Kita kena jaga orang sebelah. Nah, itu orang kata orang Muslim ini menjaga di antara satu sama lain. Nah, kena jaga-jaga dalam bab solat. Kita bukan nak jaga kita punya khusyuk saja, tapi pastikan orang sebelah kita pun khusyuk ketika solat. Kita tak ambuh kalau kerana kita sebabkan kita mari semayang tiap hari 5 kali sehari, tapi dalam solat membuatkan orang tak khusyuk. Di akhirat orang ambil pahala kita disebabkan apa? Sebab tadi kacau orang semayang dalam keadaan kita tak sedar. Sebab apa? Tak tahu sebab apa? Tak mari belajar. Tu je. Kalau belajar tak jadi gitu. Sebab tak belajar. Maka hati-hati ketika salat. Kemudian Allahumma salli Muhammad. Begitu juga halnya bagi amalan yang dilarang syarak. Jika ditinggalkan, ia boleh memberi kesan yang baik kepada kesihatan, bukan sahaja dalam bentuk fizikal, tetapi juga rohani. Baik. Dalam perkara yang dilarang pun perkara yang sama juga. Bila kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menjadi kebaikan ke atas diri kita. Sebab apa? Kita ikut pencipta segala alam, ikut suruhan dia. Itu menjadi kebaikan pada kita. Yang tak jadi terbaik pada kita, kebaikan kepada kita ni tak ada, disebabkan apa? Disebabkan kita tak ikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Rasulullah. Itu sebab kita tak dapat kebaikan. Kalau kita ikut segala kebaikan yang Rasulullah ajar, yang Allah bagi tahu, maka kita akan pastikan diri kita dalam keadaan yang terbaik. Sebab kita tiru seorang sosok manusia yang Allah turunkan untuk menjadi contoh bukan kepada manusia, tetapi sekalian alam. Allah bagi contoh, iaitu Rasulullah. Sebab tu jadi terbaik diri kita. Ni kita tak baik ni sebab apa? Dah malam-malam tengok TikTok dulu. Biasa perempuan ni dia tengok apa? Zumba Mami, kalau kenal Mami. Zumba Mami. Memang bagus. Tapi masalah kita kena utamakan Rasulullah dahulu. Utamakan Rasulullah dahulu. Ikut Rasulullah pasti akan berjaya. Kena faham benda tu. Kadang orang ditanya, "Ustaz, saya ni orang Puang, jadi Rasulullah tu lelaki. Jadi saya nak ikut apa je Rasulullah?" Dia mari ikut soalan ni. Sebab Rasulullah lelaki dah, dia Puang dah, nak ikut sunnah mana? Ikut sunnah mana? Ikut sunnah yang diajarkan oleh isteri baginda Nabi SAW, Ummahatul Mukminin. Macam mana sifat Fatimah Az-Zahra, macam mana perangai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, begitulah kita kena ikut. Bagaimana perangai ataupun sifat akhlak Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, begitulah orang Puan kena ikut. Orang Puan ni tak payah, senang je orang Puan. Orang Puan paling senang saya kata. Hadis Nabi SAW, ini hadis sahih Nabi sebut. Orang Puan nak masuk ke syurga Allah. Tapi Rasulullah bagi contoh dahulu. Atas dunia, dia tidak pernah buat salat sunat melainkan hanya salat fardu sahaja 5 waktu. Orang Puan. Salat fardu 5 waktu sahaja. Salat sunat tahajud tidak, salat sunat taubat tidak, salat sunat qabliyah ba'diyah tidak. Tidak semua. Katakan tidak pada salat sunat. Orang Puan ni lah. Kemudian ketika tiba Ramadan, hanya puasa Ramadan sahaja dia berpuasa. Puasa sunat Asyura ke, puasa sunat apa saja ke, tidak dibuat, hanya Ramadan sahaja aku puasa. Orang Puan tu kata. Dan di dalam hayatnya dia taat Allah, Rasulullah, suaminya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan sebegini di hari akhirat Allah bagi tahu pada dia, wahai perempuan, wahai wanita, kamu masuklah syurga, pilihlah pintu mana yang kamu nak. Allahu akbar. Mudah perempuan nak masuk syurga. Lelaki payah nak masuk syurga. Ya senang. Ni saya cakap ni payah nak masuk syurga. Allahu akbar. Bahagia mak, bahagia anak, bahagia bini, bahagia adik, kena belaka.
Anak dok tutup aurat lagi boleh, anak tak dok tutup aurat, laki kena tarik. Bini dok tutup aurat, laki kena tarik. Mak dok tutup aurat, dok tegur, laki kena tarik. Nah, adik dok tutup aurat, kakak dok tutup aurat, laki kena tarik, laki. Payah jadi orang laki. Tapi orang puan senang je kata Rasulullah. Taat Allah, taat Rasulullah, taat suami, masuklah syurga. Pintu mana yang kamu nak? Allahu Akbar. Ni apa? Mudah dia apa? Tetapi nak taat pada suami, nak ikut pada suami, macam-macam ujian. Tak boleh sayang, pas ni kena yelah. Baru yelah. Kali ketiga dah. Yelah. Tu pun yelah. Dah kadang macam yelah, tapi macam apa? Tapi orang begini kata Rasulullah, bila kamu taat Allah, taat Rasulullah, taat suami, pilih pintu mana yang kamu nak. Orang lelaki ada gitu? Tak ada. Tak ayat. Wahai lelaki, pilihlah pintu mana. Tak ada. Baru nak pilih, kakak tarik dah masuk neraka ni. Sebab ni itu dak tegar, kakak tengah sidia kain, dak pakai baju t-shirt je keluar. Aduh. Pakai baju t-shirt ni, singlet je pakai keluar. Aduh. Rambut tutup pakai tudung hidung tu kan. Main sakuk je tu. Pakai singlet je. Allah. Baru je nak masuk. Tarik lah. Ni kita kena hati-hati. Ada tanggungjawab kita ni. Anak perempuan, kakak, mak, adik, isteri. Tegar. Kalau jenis sidah kain, pakai t-shirt je tu, pakai tudung hidung, tak pakai kain batik, t-shirt, larang, jangan bagi pakai t-shirt. Pakai lengan yang panjang. Keluar tak pakai stokin, pakai stokin. Baju serebeh ni tak, kadang-kadang puang bila duduk atas tangan gitu jadi. Ni pakai handsock dalam. Jangan biar. Ni ada juga jenis puang, jenis pakai t-shirt sampai sini kan. Lepas tu mamu handsock. Tak apa ustaz, kita pakai handsock tak ada masalah. Dah handsock mu, tengok pula handsock mu duduk mana. Handsock mu duduk pas sini ni. La ilaha illallah. Tak boleh lah. Ni nampak ni, lekat di tubuh mana boleh. Kena jaga. Senang je apa? Taat Allah, taat Rasulullah, taat suami. Masuk syurga, pilih pintu mana. Kena faham. Balik ni kalau ada isteri ke anak-anak ni, saya dah kata siapa-siapa, kita semua dah umum. Nak secara umum. Ada anak, ada isteri, ada kakak ke, ada adik ke, nak buat begitu larang. Pastikan lepas ni kita hidup dalam syariat Islam. Hidup dalam ikut apa yang Rasulullah ajar melalui Fatimah Az-Zahra, melalui Aisyah radhiyallahu anha, melalui Khadijah binti Khuwailid. Ikut Ummahatul Mukminin. Sebab kita orang puang dah nak ikut cara mana? Ikut Ummahatul Mukminin lah. Kena tegar. Sebab kita ada kuasa. Takkan nak tunggu jirang tegar. Weh mak malam aku tengok bini mu wan ni kemaratung molek kat tu. Malu dah pindah terus. Dia duduk kemarang tu, duduk kuatang terus pun malu ni pasal. Jirang nampak bini kemaratung kan ni. Ni jaga marwah. Di antara syariat Islam turun adalah untuk menjaga marwah. Yang tak jaga marwah tu siapa? Kita tak jaga marwah. Kita. Maka sejak daripada hari ni ada apa-apa depan mata, selagi kita boleh ubah. Nabi kata, jika kalian tidak mampu untuk mengubah dengan kuasa, maka ubah dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, maka ubah dengan lisan. Tak boleh dengan lisan, maka paling kecil apa? Iaitu dengan hati. Dengan hati je. Tapi tu teruk sangat lah tu. Maksudnya kalau bini pun tegur guna hati. Tegur. Tak comel lah, maksudnya dah nampak sangat lah kita ni lelaki yang itulah, tuan-tuan sambung lah sendiri. Maksudnya cuba isteri kita tegur cara baik, anak kita tegur cara baik, mak kita tegur cara baik, ada adab-adab dia. Maka kesempatan ini kita guna untuk buat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar tu saja, wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi di lain hari pada perenggan. Sudah bersedia ikuti
sebelah rahsia sihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari yang lain insya-Allah. Jadi sebelum tu saya nak minta kita seramai-ramai selawat. Boleh dah? Allah selalu boleh. Macam bisik ya. Boleh. Insya-Allah boleh tak? Allah baru dengar jemaah surga. Insya-Allah. Jadi insya-Allah sama-sama berkat dengan selawat ini, moga semua yang mendengar, semua muslimin dan muslimat dapat rasa kecintaan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wa sallam alaihi. Wa ma asabakum min hasanatin fa min Allah wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi. Apa yang baik itu daripada Allah dan apa yang kurang itu daripada saya sendiri. Hakikatnya semuanya daripada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.